Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولانية شفاء ورف البلاء وناصري على الأعداء وقضاء الحاجة وتيسير الأمور والقبول وعمل متقبلا وإلى أرواح من سبقنا إلى رحمة الله بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi shrah li sadri qala syekh Alif Adam nafa bihi wa yakun fi daurin amin. Insyaallah kita akan sambung dengan kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah penulis dan semoga ditempatkan bersama orang yang soleh-solehah, ditingkatkan darajatnya di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung dalam bab Indahnya Hidup Bersyariat, syariat kelahiran. Tadi kita akan masuk hari ini Allah masuk Sayyidina Muhammad, perkara-perkara sunnah yang hendak kita lakukan ketika lahirnya bayi, seorang bayi, ya, kelahiran bayi. Yang pertama, azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Islam mensyariatkan agar azan dilakukan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri sesuai dengan hadis Abu Rafi', ra'aitu Rasulullah SAW adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis salah. Maksudnya, saya melihat Rasulullah SAW mengalunkan azan yang dilaungkan untuk mengerjakan solat pada telinga Hasan bin Ali yang baru dilahirkan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Bila ustaz nak lakukan? Baby nak keluar terus nak buat boleh? Susah. Baby nak keluar tu doktor dah check. Mungkin bila dah tenang sedikit, kita azankan insya-Allah, ya, di telinga kanan. Azan Allahu akbar, Allahu akbar, dengan tegas, tak payah nak lenggok-lenggok. Allahu akbar, Allahu akbar bila nak habis. Dan azan bukan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hai, bila nak game, dia azan dan iqamah. Jadi tanggungjawab seorang ayah sebelum lahirnya anaknya belajar cara azan, belajar cara iqamah. Kalau tak ada, ada kadang-kadang ayahnya sudah tiada ataupun ayahnya hilangkan diri, jadi ibunya nak azan, boleh saja walinya lah kepada bayi tersebut, bapa datuknya ke pakciknya azankan. Kalau mana nak azan pun boleh, tak ada masalah, tapi dapatkan yang lelaki lah insya-Allah. Wallahu taala alam, wallahu taala alam. Okey, jadi yang pertama azan dan iqamah. Menurut riwayat At-Tabrani dari Ummu Al-Fadl binti Al-Harith, ketika beliau melahirkan anaknya, beliau membawanya kepada baginda SAW. Lalu baginda SAW melaungkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri bayi tersebut. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi radhiyallahu an, antara rahsia azan dan iqamah adalah seperti berikut. Yang pertama, kalimah-kalimah memuji kebesaran Allah yang disifatkan sebagai ucapan pertama yang meresap ke dalam hati sanubari insan yang baru lahir. Masya Allah, tabarakallah. Very important, the first words yang didengarkan oleh bayi kita. So kalau dapat azan bila doktor tengah cek tu nak azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya al-salah, hayya al-salah, hayya al-falah, hayya al-falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tinggal yang lain, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya al-salah, hayya al-falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sebaiknya kalau dapat, ya. Yang kedua, maknanya tersebut, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, aku naik saksi Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah, ayuh ke salat, ayuh ke kejayaan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan melainkan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita mengagungkan Allah SWT atas kurniaan anak kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang lagi satu adalah syariat Islam yang berperanan mendahului ajarkan syaitan terkutuk dan mengekang arus nafsu syahwat. Jadi kalau biasanya dengan bunyi azan ni syaitan lari. Jadi kita nak tanamkan perkara itu agar tidak diganggu anak kita nanti, insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang kedua, selain daripada sunnah azan dan iqamah,
kita tahnik. Tahnik ni apa? Adalah anjuran dalam Islam untuk melaksanakan tahnik, iaitu membuka atau memecah mulut bayi yang baru lahir dengan buah tamar yang telah dikunyah oleh orang alim dan yang bertakwa. Biasa orang alim kita akan ambil kurma, mengunyah sedikit, kemudian masukkan ke dalam mulut anak kita. Isi buah tamar yang telah dikunyah itu diletak di atas jari telunjuk, yang dimasukkan ke dalam mulut bayi, ke kiri dan kanan mulutnya. Kiri dan kanan mulutnya, insyaAllah. Ia dilakukan sehingga kurma tadi menyentuh ke seluruh mulut, sehingga ke rongga tekak bayi. Masya Allah, ada hikmahnya. Ini bersesuaian dengan hadis Nabi, hadis Abu Burdah yang tadi kita dah baca pada permulaan, yang bermaksud, aku telah mendapat seorang anak, kemudian aku membawanya kepada Nabi SAW. Baginda menamakannya Ibrahim, lalu mentahnikkannya, yakni membicarakan mulutnya dengan sebiji kurma. Masya Allah, zaman sekarang banyak gunakan selain kurma, madu dan sebagainya. Ala kulli hal, mudah-mudahan tercapai sunnahnya. Diriwayatkan daripada Asma' bahawa beliau mengandungkan Abdullah bin Zubair di Mekah. Selepas itu beliau datang ke Madinah dan tinggal di Quba. Semasa Abdullah dilahirkan, beliau dibawa kepada Rasulullah SAW, lalu diletakkan di atas ribaan baginda SAW. Baginda SAW selepas itu berdoa dan mengunyah sebiji kurma, lalu dimasukkan ke dalam mulut Sayyidina Abdullah. Antara hikmah amalan tahnik ini adalah untuk menguatkan saraf mulut bagi mempersiapkan bayi berkenaan untuk menghisap susu dengan sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalaulah ketika itu susah nak mendapat orang yang alim dan sebagainya, bapanya lah jadi orang yang alim, jadi orang yang kuat solat, jadi orang yang kuat membaca Al-Quran, jadi orang yang kuat berwirid, berzikir, berselawat. Jadi pada masa ketika itu bolehlah dia mentahnikkan anaknya. Kalau dapat yang orang alim lagi, alhamdulillah, dipersilakan. Nampak barakahnya, ya. Dan kita tengok di sini sunnah-sunnah baginda SAW semuanya ada hikmah di sebalik sunnah baginda SAW. Jadi antara hikmah tahnik ini adalah menguatkan saraf mulut anak bayi itu bagi mempersiapkan bayi berkenan untuk menghisap susu dengan sempurna. Seandainya kurma sukar didapati, boleh digantikan dengan manisan lain seperti gula dan madu lebah. Jaranglah kita nampak orang masukkan gula. Biasanya madu ataupun kurma itu itself. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekarang ni tengah COVID, susah dah, kita rindu kita punya masyaikh datang ke tanah air kita. Paling-paling habib-habib kita, paling-paling masyaikh-masyaikh kita boleh kita jumpa pagi-pagi subuh, membawa anak-anak kita, bayi kita yang baru lahir dengan kurma, bilangan kurma, dan juga bawa tisu sekalipun air sekalipun, dan diberikan, dan mereka akan mentahnikkan anak kita, kerana kita tahu mereka lebih alim daripada diri kita lah, Masya Allah, tabarakallah, dengan ilmu mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau boleh amalkan, kita amalkan. Jadi yang pertama adalah azan dan iqamah, yang kedua adalah tahnik. Yang ketiga, memberikan nama yang baik, makna yang baik. Tuntutan memilih nama-nama yang elok dan mempunyai makna yang baik amat dianjurkan oleh Islam. Sebenarnya pemilihan nama-nama yang baik ini sedikit sebanyak boleh mempengaruhi sifat peribadi dan akhlak seorang Muslim. Kerana nama tu bila kita sebut banyak kali menjadi doa. Jadi doakanlah yang baik-baik. Nak anak yang baik, namakan nama yang baik. Jadi ia menjadi satu doa bagi anak tersebut. Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini, sesungguhnya pada hari kiamat kelak kamu semua akan dipanggil, yakni menghadap Allah SWT dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu. Oleh itu perelokkanlah nama-nama kamu. Jadi nama-nama yang mulia, nama-nama elok. Jadi bila dipanggil tu, dipanggil lagi kalau doa yang mulia. Kalau ada Muhammad lagi, alhamdulillah, selamat kita. Dia macam kalau kita kat sekolah, nama kita terkenal, nama bapa kita terkenal, for example, atau nama kita terkenal, insya-Allah separuh jalan tu dah pas lah. In a way. Di kiamat, hari kiamat ni nama kita dipanggil, nama kita pula nama yang mulia, kita mempunyai akhlak yang mulia, insya-Allah akan sedikit sebanyak membantu kita. Maaf. Ini berarti Nabi SAW melarang umatnya menamakan anak masing-masing dengan nama-nama tercela yang membawa makna yang tidak baik. Nama-nama yang tidak baik, jangan.
Jangan asal boleh Arab saja kita namakan, asal boleh dalam Al-Quran saja kita namakan, padahal maknanya makna yang tidak baik. Jadi ini pentingnya untuk kita bertanya kepada orang yang alim dalam bidang tersebut, nama ni okey ke tak okey. Jangan ikut suka hati kita. Suka hati kita, kalau kita tak ada ilmu sedikit sebanyak, habis, kesian anak tu. Dan nama bukan-bukan, kemudian tak ada makna, kemudian nanti tak jadi, kita salahkan anak pula, padahal salah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi, hal ini amat penting dalam usaha untuk menjaga kehormatan anak tersebut daripada cemuhan masyarakat. Ni baru lahir dia dapat nama yang bukan-bukan, memang tak ada can lah. Dekat dunia je memang jadi bahan lah. Jadi kesiankanlah anak kita. Apa salah dia? Dia tak minta dilahirkan di dunia ini. Kita yang usaha. Dia adalah jawapan doa-doa kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kenapa kita nak salahkan dia? Dan tu kita lupa yang ini adalah satu anugerah dan amanah daripada Allah SWT. Ini peringatan untuk diri saya sendiri terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita habiskan di sini insya-Allah. Islam telah menggaris pandukan dalam kategori nama-nama anak yang baik seperti berikut. Nama-nama yang digalakkan. Seperti ada 3 insya-Allah. Antaranya adalah nama-nama yang diambil daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna yang 99. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-muttakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul wakharul razzaqul fattahul alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. Jadi 99 nama Allah SWT ini bila nak pakai Asyahid, jadi misalan Al-Majid, Al-Ba'ith, Al-Bari, Al-Khaliq. Biasa kita Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tak boleh nama tu Ar-Rahman, itu khusus Allah SWT. Jadi kita Abdur Rahman, Abdu kat depan, hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman tu Allah yang Maha Pengasih. Abdur Rahim, hamba yang Maha merahmati. Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Matin. Abdul Matin, ingat tu hamba kepada Al-Matin. Jangan panggil Matin saja. Abdul Sami', Abdul Basir, Abdul Adl, Abdul Hakam, Abdul Latif. Okey, jangan terlepas Abdul Hafiz dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Kalau kita guna yang pertama adalah nama Asmaul Husna. Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdul Rahman.
Sabda Nabi SAW, qala SAW, sesungguhnya nama-nama kamu yang paling disukai Allah ialah Abdullah, hamba Allah, dan Abdul Rahman, hamba yang maha pengasih. Nama second boleh gunakan antaranya nama-nama Nabi. Sabda Nabi SAW, innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim wassalihina qablahum. Qala SAW, maksudnya sesungguhnya mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Nabi dan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka. Jadi nama soleh, nama-nama Nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله. Terangkan hati kami ya Allah seperti hati Rasulmu ya Allah. Nama-nama Nabi dan nama orang-orang yang soleh. Ketiga, nama-nama para sahabat. Seperti sahabat saya, Masya Allah, anaknya 4 sudah komplit. Adanya Omar, adanya Ali, adanya Abu Bakar, adanya Uthman. Dah cukup dia punya Khulafa' Rashidin, Masya Allah. Nama-nama para sahabat, Sa'ad, Zubair dan sebagainya. Elok jadikan pilihan untuk nama-nama anak mereka terkenal sebagai ahli ibadah. Jadi cari nama anak yang ingatkan kita kepada ahli ibadah, pemimpin yang adil, pahlawan terbilang, pemikir agung, penghafal Al-Quran, perawi hadis yang ulung. Kira makna yang baik. Jangan nak buat-buat nama tapi tak ada history behind nama tersebut, ataupun tak ada doa yang baik behind nama yang tersebut. Terdapat juga beberapa kategori nama yang dilarang. Kita akan bincangkan pada episod yang lain selepas ini, insyaAllah. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan daripada saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.